Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dahulu sidang media Perintah Kawalan Pergerakan bersama Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Setelah setahun virus COVID-19 muncul pada 5 Januari 2020 dikesan di negara kita, seramai 158,434 orang telah disahkan positif dan daripada jumlah tersebut seramai 601 orang telah meninggal dunia. Bukan hanya di Malaysia, tetapi tren penularan COVID-19 terus meningkat di beberapa negara utama seperti Amerika Syarikat, India, Brazil, Jerman, Jepun dan Sweden. Perkara ini sebenarnya amat membimbangkan. Dan kerana itulah Malaysia masih mengambil pendekatan tidak membuka pintu sempadan negara. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sehingga semalam telah merekodkan 93.8 juta kes positif serta 2.026 juta kematian direkodkan di seluruh dunia. Amerika masih mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 23.5 juta kes, India 10.5 juta, Brazil 8.4 juta dan Jerman 2.04 juta. Di Malaysia, kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan untuk mengawal penularan COVID-19 ini, termasuklah memperkenalkan semula PKP di beberapa negeri di seluruh negara. Malah yang terbaru adalah memperkenalkan ataupun mengisytiharkan ataupun memproklamasikan darurat kesihatan di seluruh negara. Walau bagaimanapun, walau apapun yang dilakukan oleh kerajaan, walau apapun tindakan kerajaan, yang paling penting adalah kerjasama daripada semua rakyat, terutamanya dari segi mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Saya ingin memulakan dengan Task Force Operasi Pemantauan. Semalam banyak 2,767 pasukan Task Force Operasi Pemantauan PDRM yang terdiri daripada 11,772 anggota dan melakukan 51,939 pemeriksaan bagi memantau pematuhan SOP di seluruh negara. Kalau kita lihat, jumlah pemeriksaan meningkat dari masa ke semasa. Semalam PDRM telah menahan 590 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP, yang mana 553 telah dikompaun, 35 individu direman manakala 2 dijamin. Bermakna sudah ada tindakan mahkamah telah diambil terhadap pesalah-pesalah engkar SOP ini. Mengenai kawalan keselamatan negara, semalam di bawah Ops Benteng yang diketuai oleh ATM, Angkatan Tentera Malaysia beserta dengan agensi-agensi lain, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 8 parti serta merampas 12 buah kenderaan darat di dalam operasi yang diadakan di seluruh negara, dan semalam sebanyak 445 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan. Mengenai Ops Sanitasi Awam,
Sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 14,114 op sanitasi yang merangkumi 145 zon dan semalam sebanyak 48 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai kuarantin wajib yang melibatkan rakyat kita yang pulang dari luar negara, semalam seramai 349 rakyat kita dan individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan kesemua mereka telah dikuarantin secara wajib. Mengenai tapak binaan, semalam anggota penguatkuasa CIDB telah membuat pemeriksaan di 44 tapak binaan. 33 tapak binaan mematuhi SOP, 5 tapak tidak patuh SOP dan 1 tapak binaan diarahkan tutup, manakala 5 tapak binaan tidak beroperasi. Mengenai saringan wajib pekerja warga asing, sehingga 12 tengah hari 19 Januari hari ini, KSM, Kementerian Sumber Manusia telah membuat saringan terhadap 172,248 pekerja warga asing yang melibatkan 6,448 majikan. Sehingga kini juga sebanyak 828 buah klinik telah terlibat dengan program saringan ini. Mengenai berita palsu, sehingga 18 Januari itu semalam, sebanyak 278 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan juga SKMM berhubung berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 141 kes masih dalam siasatan, 35 kes didakwa di mahkamah, 12 kes diberi notis. Bagi kes yang telah didakwa di mahkamah, sehingga kini 21 telah didapati bersalah, manakala 13 lagi di dalam proses perbicaraan. PRP ataupun Pasukan Respon Pantas di bawah KKMM juga telah mengeluarkan sebanyak 424 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Apartmen Amber Court, Jalan Genting, Bentong, Pahang, bermula 10 Disember 2020 dan dijangka tamat besok pada 20 Januari. KKM telah selesai melaksanakan 1,644 ujian saringan dan daripada jumlah itu sebanyak 467 kes positif direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan berlaku tren penurunan kes yang dilaporkan dan tiada lagi sampel saringan yang menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Apartmen Amber Court pada hari besok seperti yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Pusat Pemulihan Akhlak PPA Muar yang dijadualkan tamat pada hari besok. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 827 saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 184 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM mengesahkan sebanyak 75 baki kes aktif sedang ditempatkan di Blok C serta seramai 10 orang kaki tangan yang positif di blok sekolah. Atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Pusat Pemulihan Akhlak Muar pada 20 Januari 2021 iaitu esok seperti yang dijadualkan, kecuali bagi blok penempatan kes positif di Blok C dan blok sekolah yang dilanjutkan sehingga 3 Februari 2021.
Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu mulai 13 Januari sehingga 26 Januari 2021 dan PKPP di Perlis. Status setiap negeri saya akan bacakan. Kedah. Di Kedah, KKM melaporkan berlaku peningkatan kes yang melibatkan beberapa kluster di dalam komuniti di seluruh negeri Kedah ketika ini. Sehingga 18 Januari, secara kumulatif sebanyak 4,411 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM turut mengesahkan 5 dari 12 daerah di negeri Kedah merekodkan lebih daripada 40 kes, iaitu di Kuala Muda, Kota Star, Kulim, Baling dan Kubang Pasu. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat daripada KKM yang berdasarkan kepada peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negeri Kedah mulai 12 malam 22 Januari sehingga 4 Februari 2021. Bagi negeri Perak, sehingga 18 Januari, secara kumulatif sebanyak 4,481 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM mengesahkan 8 dari 12 daerah di negeri ini merekodkan lebih daripada 40 kes, iaitu Kinta, Larut Matang, Selama, Kerian, Hilir Perak, Manjung, Kuala Kansar, Mualim dan Batang Padang. Selain daripada itu, terdapat kes-kes bertaburan di daerah-daerah ini yang melibatkan beberapa kluster, termasuk hasil saringan daripada kontak rapat. Sehubungan dengan itu, atas penilaian risiko dan atas nasihat KKM berdasarkan peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP di seluruh negeri Perak bermula 12:01 tengah malam 22 Januari 2021 sehingga 4 Februari 2021. Bagi Negeri Sembilan, sehingga 18 Januari, secara kumulatif sebanyak 10,115 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM mengesahkan purata kes positif COVID-19 di Negeri Sembilan dalam tempoh 14 hari bermula 5 hingga 18 Januari melebihi 140 kes dan kadar jangkitan yang tinggi dalam komuniti. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju melaksanakan PKP bagi seluruh Negeri Sembilan bermula 12:01 tengah malam 22 Januari sehingga 4 Februari. Secara kesimpulannya, daerah Seremban dan Port Dickson yang telah diumumkan sebelum ini sebagai kawasan PKP juga termasuk di dalam PKP bagi peringkat negeri ini. Bagi negeri Pahang, sehingga 18 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 2,287 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM turut mengesahkan jumlah aktif dengan kebolehjangkitan negeri ini adalah sebanyak 626 kes dan berpotensi untuk meningkat akibat daripada ujian saringan daripada kontak rapat. Sehubungan dengan itu,
Di atas penilaian risiko dan nasihat Kementerian Kesihatan berdasarkan peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP di seluruh negeri Pahang bermula 12.01 tengah malam 12 Januari 2021 sehingga 4 Februari 2021. Bagi negeri Terengganu, sehingga 18 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 875 kes positif telah direkodkan di negeri ini. Walaupun KKM mengesahkan di negeri ini mula merekodkan kes penularan tempatan yang tinggi. Sejumlah 403 kes telah dilaporkan dalam masa 14 hari dari 42 mukim, di mana satu mukim telah menjadi zon merah, 2 mukim zon jingga dan 39 mukim zon kuning. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan peningkatan kes di negeri ini, maka kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP seluruh negeri Terengganu bermula 12.01 tengah malam 22 Januari sehingga 4 Februari 2021. Bagi negeri Perlis, sehingga 18 Januari, secara kumulatif sebanyak 114 kes positif telah direkodkan di negeri ini. Walaupun KKM mengesahkan terdapat peningkatan jangkitan dalam komuniti secara bertaburan dan daerah Kangar telah menjadi zon merah dengan 51 kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan peningkatan kes negeri ini, kerajaan juga bersetuju untuk melaksanakan PKP di seluruh negeri Perlis bermula 12.01 tengah malam 22 Januari sehingga 4 Februari 2021. Secara kesimpulannya, dengan pengumuman PKP di negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis bermula 22 Januari pukul 20.21 mulai 12.01 malam, maka seluruh negara berada di bawah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kecuali Sarawak. SOP PKP sama saja seperti yang saya umumkan baru-baru ini, iaitu penduduk tidak dibenarkan keluar melainkan 2 orang dari satu rumah yang dibenarkan untuk mendapat barangan keperluan harian, termasuk juga apabila melibatkan kes-kes kecemasan. Pergerakan keluar masuk bagi kawasan semua PKP ini hanya boleh dengan kebenaran daripada PDRN. Restoran, walaupun restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji ataupun food truck, penjaja tepi jalan, penjaja beredar, medan selera dan pusat penjaja, gerai makan tepi jalan, kios, kedai runcit, kedai serba nikah dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 8 malam. Aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan berbungkus untuk dibawa pulang, pandu lalu ataupun secara penghantaran ataupun food delivery mulai 6 pagi hingga 8 malam. Hospital dan klinik boleh beroperasi sehingga 24 jam. Kedai farmasi dari 6 pagi hingga 8 malam. Kedai keperluan harian boleh beroperasi dari 6 pagi hingga 8 malam. Stesen minyak boleh beroperasi dari 6 pagi hingga 10 malam kecuali di Lebuh Raya selama 24 jam. Saya ingin menyebut tentang Banci Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan sehingga kini
dianggarkan seramai 23.5 juta penduduk atau 72% daripada anggaran 32.7 juta penduduk Malaysia masih belum mengisi banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 ataupun banci Malaysia 2020. Susulan PKPB di beberapa negeri, di seluruh negara sekarang dah seluruh negara, DOSM, Jabatan Perangkaan telah menyusun semula banci secara bersemuka dan membuka semula platform e-census atau banci dalam talian sebagai usaha menyekat penularan COVID-19. Justru orang ramai yang belum membuat pengisian banci diminta untuk mengisi secara segera maklumat banci secara dalam talian melalui www.mycensus.gov.my dengan membekalkan maklumat yang betul bagi tujuan perancangan dan pembangunan negara di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari tular di media sosial melalui WhatsApp yang saya terima, ramai yang merungut dan memohon supaya operasi kedai atau kedai makan ataupun restoran dilanjutkan daripada jam 6 pagi sehingga jam 10 malam. Ramai yang memberikan pandangan bahawa apabila ditutup jam 8 malam menyukarkan mereka untuk mendapatkan makanan. Jadi mesyuarat berbincang pada perkara ini dan mesyuarat juga telah meminta kepada MKN untuk berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengkaji perkara yang dicadangkan ini. Sebab kesannya adalah jika alasan yang diberikan jika kedai makan dibuka, maka operasi-operasi lain juga akan meminta supaya mereka juga dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jadi kita minta supaya Kementerian Kesihatan Malaysia memberi pandangan kepada KKM dan kepada MKM. Kementerian Kesihatan berbincang dan memberi pandangan kepada MKN mengenai cadangan dan permohonan daripada rakyat ramai di luar sana. Jadi insya-Allah perkara itu akan dibincangkan dan jika diputuskan akan diumumkan dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, soalan saya ada beberapa pihak berpendapat jika tentera dibenarkan tahan orang awam akan menyebabkan berlaku penggunaan kekerasan atau perkara lain yang melanggar hak kebebasan awam. Mungkin komen Datuk Seri sendiri berhubung perkara ini dan boleh jelaskan atas faktor apa pihak tentera diberikan kebenaran untuk menahan pesalah PKP. Ya. Setakat hari ini tentera masih bertugas seperti biasa. Kalau kita lihat sejak daripada PKP diperkenalkan, tentera memang sentiasa berada di dalam masyarakat kita, di dalam mengawal dan juga memastikan SOP dipatuhi. Di Sekatan Jalan Raya misalnya, kalau kita lihat ada anggota tentera dan mereka membantu pihak PDRM. Jadi sehingga hari ini kita masih lagi membantu PDRM di dalam melaksanakan tugas mereka. Cuma di dalam kes yang melibatkan Ops Benteng yang mengawal kawasan sempadan negara, ianya diketuai oleh ATM, oleh Angkatan Tentera Malaysia. Di dalam National Task Force ini diketuai oleh ATM. Tetapi kuasa yang ada pada kita adalah amat terbatas. Sewaktu kita mengawal dan juga bertindak untuk mengekang kemasukan parti ini, kerana kita tiada kuasa menangkap contohnya. Jadi sebab itulah untuk darurat ini kita diberikan kuasa polis tadi, seperti kuasa menangkap,
Walaupun setakat hari ini kita masih lagi mengekalkan tindakan kita yang sama, iaitu masih lagi memberi tumpuan kepada tindakan kita di peringkat sempadan, iaitu mengawal kawasan sempadan negara daripada dibolosi oleh parti. Dan kita yakin dengan kuasa yang ada, dengan kuasa menangkap parti ini di kawasan sempadan negara, terutamanya di lorong-lorong tikus, kita boleh mengurangkan kemasukan parti ke negara kita. Soalan saya berkenaan kedai makan yang menyediakan khidmat perhantaran sendiri dan tidak menggunakan perkhidmatan mendaftar seperti GrabFood dan Foodpanda. Adakah mereka ini perlu dibenarkan melalui SJR, dan jika dibenarkan, apakah pihak penghantar makanan ini perlu membuat permohonan terlebih dahulu? Ya. Kita tahu yang tidak semua penghantar makanan ini merupakan syarikat popular yang besar. Seperti yang kita tahu, beberapa syarikat tu memang pun dah terkenal. Ada syarikat di bandar-bandar kecil terutamanya, banyak juga mereka melantik individu ataupun syarikat untuk membuat penghantaran makanan. Jadi kita telah berbincang dengan pihak PDRM, iaitu majikan ataupun secara persendirian mesti memaklumkan kepada pihak polis kalau mempunyai majikan mengeluarkan surat yang mengesahkan individu tersebut bekerja sebagai penghantar makanan, dan kalau yang tiada yang membuat bekerja secara individu, maka mereka boleh memohon kepada pihak polis. InsyaAllah dengan surat daripada majikan dan kebenaran daripada polis, mereka boleh melalui sekatan jalan raya dengan mudah tanpa sekatan daripada pihak polis. Jadi saya harap mereka segeralah mendapatkan surat majikan mereka, dan juga individu boleh melapor dan mendapatkan surat kebenaran daripada pihak polis. Okey. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Amalia dari RTM. Saya ada dua soalan. Soalan pertama saya, setelah 7 hari pelaksanaan PKP di beberapa negeri, kes jangkitan COVID-19 dilihat tetap meningkat, semakin meningkat. Dan adakah pihak KKM syorkan kepada MKN untuk perketatkan semula pelaksanaan seperti PKP yang pertama? Itu soalan pertama. Soalan kedua saya, kilang-kilang dan sektor pembinaan mendapat kebenaran beroperasi. Justru terdapat kebimbangan ramai berhubung perkara ini kerana sektor berkenaan merupakan penyumbang paling besar kepada gelombang ketiga COVID-19. Bolehkah Datuk Seri jelaskan lebih lanjut berhubung perkara ini? Okay. Seperti saya umumkan daripada peringkat awal lagi, iaitu kajian ataupun review daripada Kementerian Kesihatan terhadap situasi terkini akan dibuat apabila sampai tempoh 2 minggu. Sebelum sampai tempoh 2 minggu, sebab kita akan tamat apabila tiba tempoh 2 minggu ni, kita akan tamat sama ada nak disambung ataupun tidak berdasarkan kepada laporan daripada KKM. Jadi KKM akan review dulu. Katakan perlu disambung sebagai contoh. Untuk SOP ketat dan sebagainya juga kita akan menerima cadangan daripada KKM. Kalau keadaan menurun, mungkin KKM pula membuat cadangan supaya PKP diturunkan menjadi PKPB. Jadi semuanya akan dinilai sebelum sampai tempoh 2 minggu tersebut untuk kita buat keputusan sama ada menyambung atau tidak, dan juga SOP yang akan dikenakan. Jadi kita tunggu tempoh 2 minggu lagi. Mengenai pekerja-pekerja asing, pekerja-pekerja di kilang, kita tahu banyak jangkitan berlaku di kilang, di tapak binaan. Tetapi di kawasan-kawasan tersebut, pekerja-pekerjanya adalah pekerja-pekerja warga asing kebanyakan. Isu yang besar adalah perumahan mereka. Sebab itu sekarang ni dikuatkuasakan Akta 446 untuk memastikan mereka tidak lagi tinggal berhimpit-himpit di rumah yang sekini mereka tinggal. Yang keduanya, kita tahu jangkitan banyak daripada warga asing. Jadi kita telah pun mewajibkan majikan-majikan untuk membuat pemeriksaan saringan swab test kepada pekerja-pekerja asing, sama ada di sektor perkilangan malah di pekerja tapak binaan sekalipun. Seperti saya sebut tadi, dah 100,000 lebih
telah pun disaring dan kita jangka di 6 negeri yang kita wajibkan untuk saringan ini terdapat 880,000, tak silap saya dari segi jumlahnya, akan diselesaikan secara keseluruhan akhir bulan Februari oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi langkah kita adalah untuk memastikan semua warga asing disaring, yang mana yang positif dirawat, dan sehingga mereka dibenarkan bekerja, mereka akan diasingkan, dikuarantin dan sebagainya. Tindakan-tindakan diambil memandangkan risiko tinggi yang ada pada pekerja-pekerja warga asing di sektor perkilangan dan juga tapak binaan ini. Okey? Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.